Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Mac 2021 meningkat 1.8% tahun ke tahun berbanding Mac 2020. Harga makanan dan minuman ringan meningkat 3.6%. Manakala harga bukan makanan meningkat 1.4%. Dalam siaran media Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi memaklumkan peningkatan IHP didorong oleh peningkatan harga dan kos pengangkutan, makanan dan minuman ringan dan perhubungan. Walau bagaimanapun peningkatan itu diimbangi oleh penurunan harga dan kos pakaian dan kasut, perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah dan pelbagai barangan dan perkhidmatan. Kenaikan bagi harga pengangkutan sebahagian besarnya disebabkan oleh kenaikan harga kenderaan bermotor, diikuti oleh tiket penerbangan. Sementara peningkatan bagi harga makanan dan minuman ringan didorong oleh kenaikan harga makanan seperti daging lembu dan kerbau, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kenaikan harga daging lembu dan kerbau antara lain disebabkan oleh peningkatan permintaan domestik berikutan sekatan perjalanan keluar negara dan juga bekalan import yang terhad. Manakala kenaikan harga sayur-sayuran disebabkan oleh perubahan cuaca yang tidak menentu. Sementara itu, kos perhubungan meningkat disebabkan oleh peningkatan peralatan telefon dan telefaks, khususnya telefon bimbit yang baru diperkenalkan di pasaran dan perkhidmatan telefon dan telefaks, khususnya perubahan dalam harga pakej perkhidmatan perhubungan. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi bulan Mac 2021 meningkat 0.3% berbanding Februari 2021. Indeks makanan dan minuman ringan menurun 0.2%, manakala indeks bukan makanan meningkat 0.4%. IHP mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh masa yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Senarai barangan dan perkhidmatan dalam IHP adalah berdasarkan maklumat perbelanjaan purata sebuah keluarga yang diperolehi melalui kajian perbelanjaan keluarga. 9 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan kemarin. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes kekal 232 kes dengan kes sembuh 220. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 91 kes. 437 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatri, 18,236 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Dalam kegairahan meraihkan Hari Raya, janganlah hendaknya lunas-lunas yang digariskan oleh syarak diketepikan. Perlu juga diingat kerakyaan ini tidak boleh dicampur baurkan dengan perkara-perkara yang dilarang atau diharamkan. Kelaziman di negara Brunei Darussalam dalam memeriahkan suasana Hari Raya adalah melakukan amal ziarah menziarahi dengan tujuan mengeratkan lagi silaturahim. Bagaimanapun, beberapa perkara harus dititik beratkan, termasuk waktu yang sesuai untuk berkunjung. Kita perlu mengamalkan adab-adab berhari raya itu yang mana yang diajarkan dalam Islam, iaitu kita ni hendaklah memberi salam, kemudian kita ni minta izin terlebih dahulu untuk sebelum masuk ke rumah yang diziarahi itu dengan mengetuk pintu ataupun dengan menekan lonceng dengan perlahan-lahan dan tidak keras ataupun memanjang-manjang. Dan juga setelah itu kita hendaklah juga menjaga adab kesopanan kita ni ketika berada di rumah orang yang diziarahi dan memilih waktu yang sesuai untuk berziarah dan sebagainya. Manakala adab-adab yang bertentangan dengan hukum syarak itu pula seperti bersalaman dengan bukan mahram, memakai pakaian menendahkan aurat, berlebih-lebihan dalam berseronok dan berbelanja, bermegah-megah dalam persiapan dan sebagainya,
Kerana apa yang diharapkan dari sambutan Hari Raya sebenarnya bukanlah kegembiraan dan keseronokan melakukan apa saja yang akan, tetapi yang lebih penting dan utama ialah untuk ia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tradisi ziarah menziarahi sesama keluarga dan sahabat handai, ucapan selamat Hari Raya juga menjadi pengganti diri bagi yang tidak berpeluang untuk bersua muka di Syawal ini. Audio kami kongsikan beberapa ucapan Hari Raya Aidilfitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dari kami semua warga sekolah rendah Pak Besar Sungai Kebun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami dari Mahkamah Pendidikan Kebangsaan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mumtaz Collections ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Pusat Serantau Senior Wotek ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PDNCC ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami dari Biker Brotherhood National Association ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hari Raya Aidilfitri disambut oleh umat Islam bukan sahaja di negara ini, malah di seluruh dunia. Seperti lazimnya, suasana malam di bulan Syawal bermandikan cahaya dengan lampu-lampu cucul bergemallapan yang mengabarkan keceriaan. Hiasan dan kelipan lampu-lampu cucul menyemarakkan lagi sambutan terbesar dalam kalender Islam. Dalam tinjauan kru RTB, suasana malam di beberapa kawasan komersial diterangi hiasan lampu cucul yang berwarna-warni dalam pelbagai bentuk. Keindahan ini tentunya membangkitkan keceriaan dan kegembiraan serta menyenangkan mata yang memandangnya, khususnya dalam memeriahkan lagi hari kemenangan selepas berpuasa selama sebulan. Rumah-rumah persendirian juga bermandikan cahaya bergemallapan daripada lampu cucul yang terhias mengikut kreativiti masing-masing. Sebilangan masyarakat di negara ini mempunyai tanda tersendiri dengan penyalaan lampu cucul di rumah, yang mana jika lampu cucul masih bernyala, kunjungan masih terbuka. Tahun ini merupakan tahun kedua Syawal disambut dengan suasana amat berbeza. Dengan norma baharu, sambutan Hari Raya Aidilfitri tetap disambut dengan rasa gembira bersama ahli-ahli keluarga tersayang mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Apa yang penting, sentiasalah mengamalkan tanggungjawab sosial untuk mencegah penularan wabak COVID-19. Beralih ke berita antarabangsa. Tentera Israel terus melancarkan serangan udara ke atas Gaza awal kemarin waktu setempat dan kumpulan Hamas bertindak balas dengan melancarkan roket ke Israel di tengah-tengah ketegangan yang memasuki hari ke-6. Sehubungan itu, ahli diplomat dari Amerika Syarikat dan Arab menggesa agar konflik antara Israel dan Palestin ditamatkan. Salah seorang penduduk di Gaza, Ahmad Yaqub, menyatakan serangan dari tentera Israel sangat menakutkan dan telah memusnahkan kediamannya dan pada penduduk yang lain. Pasukan Perubatan Palestin berkata, sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh dalam serangan udara Israel itu. Seorang wanita dan 3 orang kanak-kanak antara yang terkorban selepas kediaman mereka di kemah pelarian menjadi sasaran pengeboman. Tentera Israel melaporkan melancarkan serangan ke atas kemudahan perisikan tentera Hamas dan melancarkan serangan roket di utara Gaza. Menurut Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Palestin, serangan tersebut juga memusnahkan sebuah masjid.
Sementara itu, ratusan orang berhimpun di ibu negeri Qatar sebagai menandakan sokongan terhadap Palestin 6 hari selepas ketegangan berlaku antara Israel dan Gaza. Kerajaan Palestin berkata sekurang-kurangnya 145 orang yang termasuk 41 kanak-kanak terbunuh di Gaza sejak keganasan tercetus sejak Isnin lalu. Sementara itu, Israel dilaporkan menyerang Gaza kemarin sehingga musnahkan bangunan pertubuhan media berita. Dengan serangan tersebut, Palestin bertindak balas dengan melancarkan serangan roket ke Tel Aviv. Presiden Amerika Syarikat Tuan Joe Biden dan isterinya wanita pertama Dr. Jill Biden berlepas meninggalkan Washington kemarin untuk mengadakan perjalanan ke Delaware. Terdahulu, Tuan Biden mengadakan perbualan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam usaha untuk meredakan ketegangan. Namun, kedua-duanya menegaskan untuk terus mencetuskan konflik sekaligus meningkatkan ketegangan di tengah-tengah Majlis Keselamatan PBB dijadualkan mengadakan perbincangan hari ini mengenai isu tersebut. Dalam perkembangan yang lain, ahli-ahli Forum Kerjasama Ekonomik Asia Pasifik APEC perlu bekerjasama dalam usaha untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di rantau Asia Pasifik. Timbalan Menteri Kewangan China Wang Shouwen menekankan perkara tersebut semasa seminar APEC berlangsung di Tianjin melalui pautan video. Menurut Wang, APEC perlu terus menganjurkan rundingan pelbagai hala, meningkatkan integrasi ekonomi, mengekalkan pasaran terbuka dan memajukan ekonomi digital sekaligus meningkatkan pertumbuhan inklusif dengan jalan terbaik. Tambah Wang, dia memerhatikan bahawa rantau ini telah membuat kemajuan yang luar biasa pada pertumbuhan yang inklusif dan memampan sejak 3 dekad yang lalu. Menurutnya lagi, situasi pandemik memberi cabaran ketika ini dan menggesa usaha kerjasama perlu diadakan. Secara spesifiknya, APEC perlu meneroka undang-undang atau peraturan baru bagi meningkatkan pertumbuhan inklusif di rantau dan dunia yang mana mengukuhkan penyelarasan bagi dasar-dasar perdagangan dan pelaburan di kalangan ahlinya. Tuan Wang menekankan peranan ekonomi digital dalam memacu pertumbuhan inklusif dan menggesa bagi usaha untuk mendapatkan jurang digital bagi pembangunan ekonomi. Rakyat Chile mula membuang undi dalam pilihan raya terbesar yang akan memilih calon Datuk Bandar Kabinet, ahli majlis dan pengkritik yang melibatkan 155 orang lelaki dan wanita yang akan menggubal perlembagaan akan datang. Lebih daripada 7.5 juta orang mengundi tahun lepas bagi melucutkan perlembagaan yang digubal pada tahun 1980 semasa pemerintahan Augusto Pinochet. Stesen-stesen undi dibuka bermula pukul 8 pagi dan para pengundi yang tiba akan membuat pemilihan mereka terhadap 4 kertas undi yang berlainan warna. Rakyat di negara itu diberikan masa seminggu untuk membuang undi berikutan pihak berkuasa mengelakkan perhimpunan ramai bagi membendung penularan COVID-19. Menurut Menteri Kesihatan Chile, Enrique París, Chile masih di bawah perintah berkurung dan 49% penduduk telah divaksinasi. Ini bermakna acara undi pilihan raya adalah selamat untuk dilaksanakan, namun menggesa orang ramai untuk pulang ke kediaman masing-masing selepas membuang undi. Kerajaan berhaluan kiri Chile berharap sekurang-kurangnya 7 juta orang dari 19 juta penduduk membuang undi dalam pilihan raya tersebut. Beralih ke perkembangan mengenai krisis COVID-19. India mencatatkan lebih daripada 300,000 kes jangkitan COVID-19 bagi 24 hari berturut-turut setelah negara itu melaporkan lebih 326,000 kes baharu dalam beberapa hari kebelakangan. Kementerian Kesihatan India berkata jumlah keseluruhan kes di India kini mencecah melebihi 24,372,000. Lebih 3,890 orang turut maut akibat coronavirus pada tempoh yang sama, membawa jumlah keseluruhan kematian kepada 266,000. Menurut Kementerian Kesihatan, lebih 20 juta orang dikeluarkan dari hospital.
manakala jumlah kes aktif melangkaui 3,600,000. Sementara itu, 313 juta contoh darah telah diuji di seluruh India. Dari jumlah berkenaan, 1.69 juta dijalankan pada Jumaat lalu. Dengan jumlah kes jangkitan yang melonjak, kebanyakan wilayah menguatkuasakan perintah berkurung waktu malam, sekatan pergerakan hujung minggu dan sekatan menyeluruh untuk membendung jangkitan. Penularan COVID-19 di Nepal memberikan tamparan hebat kepada pelbagai industri dan perniagaan serta menyukarkan kehidupan orang awam. Nepal bergelut dengan peningkatan jumlah kes jangkitan dengan lebih 8,000 kes dan lebih 200 kematian baru dicatatkan kemarin. Ibu Negeri Kathmandu menyaksikan penurunan penggunaan kenderaan dan sedikit berjalan kaki sejak sekatan pergerakan bermula lewat April lalu. Meskipun stesen-stesen minyak dibenarkan beroperasi, namun tiada kenderaan maupun motosikal dilaporkan beratur panjang mengisi minyak. Menurut statistik Nepal Oil Corporation (NOC), hasil stesen-stesen minyak setempat menjunam 60% sejak sekatan pergerakan bermula. Nepal melaporkan kes COVID-19 melebihi 439,650 kes dengan angka kematian melebihi 4,600 kematian. Pihak berkuasa setempat di Lembah Kathmandu melanjutkan sekatan pergerakan sehingga 27 Mei depan. Berikutan kekurangan katil-katil hospital, beberapa orang pesakit menerima rawatan di luar bangunan hospital. Penduduk di Bandara Utara England, Bolton berbaris untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 selepas kes jangkitan yang berkaitan dengan varian baharu yang pertama dikesan di India melonjak. Perdana Menteri Britain Boris Johnson berkata kerajaan akan berusaha untuk menangani peningkatan kes jangkitan COVID-19. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, jangkitan varian baru COVID-19 meningkatkan kebimbangan global. Menurut PBB, varian baru itu dikesan di 6 buah negara dan melahirkan kebimbangan. Kemungkinan jangkitan pantas akan berlaku. Kawasan pesisir selatan Kerala, India berdepan angin kencang dan hujan lebat kemarin. Jabatan Meteorologi setempat telah mengeluarkan amaran berwarna merah di 5 buah daerah di Kerala menjelang ketibaan puting beliung Taukei, termasuk di daerah Alappuzha. Beberapa atap rumah dilaporkan ditiup angin di Alappuzha menyebabkan ramai penduduk kehilangan tempat tinggal. Beberapa wilayah juga mengalami turunan hujan dan banjir, mendorong pihak berkuasa setempat memindahkan penduduk di tempat yang selamat. Kekuatan puting beliung Taukei dijangka terus meningkat dan mendarat di pesisir barat India esok. Kebakaran berlaku dilaporkan di salah sebuah hospital terbesar di Manila awal pagi tadi. Puluhan pesakit yang dirawat di hospital yang dikendalikan oleh kerajaan Filipina berjaya dikeluarkan. Anggota bomba berusaha memadam kebakaran yang berlaku di Hospital Umum Filipina yang mana kebakaran bermula di tingkat 3 awal pagi tadi. Bagaimanapun, tiada kematian dilaporkan. Menurut laman sesawang hospital berkenaan, hospital terbabit adalah yang terbesar di negara itu yang mana boleh menampung lebih 1,300 katil dan memberi perkhidmatan kepada 600,000 pesakit setiap tahun. Ia juga merupakan salah sebuah hospital utama merawat pesakit COVID-19 di Manila. Liga Perdana Inggeris. Saingan Liga teruskan lagi malam dan awal pagi tadi dengan 3 perlawanan. Burnley tewas 0-4 di tangan Leeds United dan Southampton menang 3-1 ke atas Fulham. Manakala pada perlawanan awal pagi tadi, Brighton and Hove Albion dan West Ham United berkongsi 1 sama. Sementara itu, 3 perlawanan akan berlangsung malam ini. Crystal Palace akan berdepan Aston Villa, Tottenham Hotspur akan menentang Wolverhampton Wanderers dan Liverpool akan berkunjung ke West Bromwich Albion. Awal pagi esok, 1 perlawanan akan berlangsung di antara Everton dan Sheffield United. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Ramai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.